Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa tabi'a tariqahu wa hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni dapat kita bersumuka bertemu. InsyaAllah kita akan cuba komit pada setiap malam Sabtu untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan tauhid dan pemikiran Islam. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa yang sama, saya mohon kepada rakan-rakan yang mendengar siaran ni mungkin boleh bagi respon awal sikit untuk melihat ataupun untuk memberi maklum balas tentang suara jelas ataupun tak jelas kedengaran di media sosial masing-masing, Facebook masing-masing. Mungkin kalau ada yang tak jelas bagi tahu, mungkin saya boleh uruskan teknikal di sini. Jadi pertamanya syukur kepada Allah. Pada kali ini kita akan dapat membicarakan satu topik yang berkaitan dengan agama dan bagaimanakah peranan agama dalam kehidupan, di mana dalam kuliah yang telah lalu kita bincangkan tentang konsep kebenaran, kriteria yang perlu ada, yang perlu untuk difahami bagi kita membicarakan tentang pemikiran Islam, 4 perkara. Dan pada minggu ni kita beralih pula satu perkara yang lain, ialah tentang konsep agama. Dalam pengajian akidah, dalam pengajian tauhid, kita jarang membicarakan tentang konsep agama. Sedangkan yang kita bicarakan itu ialah tentang konsep akidah, dan akidah itu adalah satu agama. Tetapi perkataan agama ni, sebagaimana yang kita sedia maklum, difahami dengan cara yang berbeza. Setiap orang, setiap penganut melihat agama dengan pandangan yang berbeza. Maksud pandangan yang berbeza itu ialah ada orang yang menganggap agama sebagai suatu perkara yang suci, dan ada orang yang menganggap agama sebagai sebahagian daripada budaya. Ada orang yang anggap agama ni hanyalah sekadar nasi tambah sahaja. Maksudnya ialah sebagai kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dan ada orang yang sanggup berhabis masa, duit dan sebagainya semata-mata untuk mengangkat agama dalam kehidupannya. Jadi atas perbezaan itulah kita melihat bagaimana pentingnya untuk kita berbicara tentang topik agama ini, supaya bila kita sebut agama, apakah sebenarnya maksud yang perlu untuk kita faham. Dan bila kita sebut agama juga, mungkin di sana ada kefahaman-kefahaman yang lain yang kita boleh tahu dia ni faham agama ni macam mana. Dan insyaAllah kita akan cuba bincarakan pada malam ini. Oleh kerana agama mempunyai maksud yang berbeza daripada semua lapisan masyarakat, ada yang menganggapnya sebagai suatu kepercayaan. Mari kita tengok apa yang didefinisikan dalam Kamus Dewan, di mana dalam Kamus Dewan ini menyebut bahawa agama adalah satu kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Jadi ini bermakna mengikut Kamus Dewan, agama adalah suatu kepercayaan. Yang kedua, kalau kita tengok kepercayaan sesuatu pada dewa, pada sesuatu dewa, kepercayaan. Dan kita melihat tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh Kamus Dewan ini,
lebih kepada agama ni satu kepercayaan. Itu tafsiran yang diberikan oleh Kamus Dewan. Kita pun maklum bahawa Kamus Dewan bukanlah suatu kamus yang kita pegang dalam soal yang berkaitan dengan istilah. Yang berkaitan dengan istilah ni kita tak pegang kepada Kamus Dewan. Kita berpegang kepada kamus istilah yang ada dalam bidang berkenaan. Untuk nak tahu agama daripada perspektif Islam, kita kena tengok bagaimana Islam mendefinisikan. Kamus Dewan ni lebih kepada kamus umum saja. Mungkin ada di kalangan para pelajar, kawan-kawan yang melihat Kamus Dewan, membaca Kamus Dewan, berpegang ni ditulis dalam Kamus Dewan ni. Ya, betul Kamus Dewan, tapi Kamus Dewan ialah kamus yang memberikan erti dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, perlu dilihat dan perlu dirujuk kepada istilah-istilah yang digunakan dalam bidang masing-masing. Sebelum saya pergi lanjut, saya mohon kepada rakan-rakan yang melihat, menonton siaran kita ataupun program kita pada malam ni untuk berkongsi dan share Facebook ini supaya dapat diluaskan dan dapat kita memanfaatkan perbincangan kita kepada kawan-kawan yang lain. Jadi balik pada perbincangan kita tentang definisi tadi, Kamus Dewan ini memberi erti dari sudut bahasa yang sering difahami dan mungkin boleh diterima oleh ramai orang. Agama sebagai satu kepercayaan sahaja. Tapi dalam Islam bukan mungkin. Dalam Islam agama bukan sekadar kepercayaan, tapi agama ialah satu cara hidup yang perlu diamalkan, bukanlah hanya satu kepercayaan sahaja. Okay. Jadi kalau kita tengok Kamus Dewan, kan bererti ataupun dia punya tafsirannya itu hanyalah pada sudut yang kecil sahaja. Sedangkan Islam, kalau sudut Islam, tafsirannya lain. Dan mungkin juga definisi-definisi yang diberikan oleh agama-agama yang lain pun berbeza. Okay. Yang pertama, kita melihat bagaimana perbezaan itu. Pelbagai definisi terhadap agama kerana pelbagai dimensi kajian tentang agama. Ada beza kalau kita lihat dalam kajian-kajian agama di barat, agama dan kajian agama, religion and religious studies, dua benda yang berbeza. Agama itu sendiri. Manakala religious study, kajian agama itu bagaimana mengkaji agama. Mengkaji agama itu perbezaan di antara dua perkara. Barat melihat agama sebagai suatu budaya, sebagai satu produk budaya. Mereka tidak sama macam kita orang Islam. Orang Islam melihat agama sebagai sumber kepada budaya. Budaya lain, agama lain. Agama yang membentuk budaya. Ini dalam kitab Islam. Agama yang membentuk budaya. Bagi Barat, tidak. Bagi Barat, agama itu dan budaya itu lebih kurang sama je bagi mereka. Kerana mereka tidak mempunyai suatu perasaan keterikatan antara agama dan dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka bila membaca agama, melihat agama sebagai satu produk daripada budaya. Ini berbezalah bagaimana kita melihat agama. Oleh kerana perbezaan itu, maka bila mereka sebut agama tak sama dengan apa yang kita sebut. Memang tak sama. Itu contoh bagaimana agama menurut Barat tidak sama dengan agama yang kita pegang. Okey, mari kita tengok apakah perbezaan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan agama. Mari kita tengok. Dalam buku-buku tentang kajian agama, ada 6 ciri kepada agama. 6 ciri kepada agama. Bila kita sebut agama ni ada 6 perkara yang perlu ada dalam agama. Yang pertama ialah dia agama ini dan dia mempercayai dalam perkara-perkara yang supernatural. Agama dia mempercayai dalam perkara yang supernatural. Apa maksud yang perkara yang supernatural? Supernatural ni bermaksud perkara yang pelik-pelik. Perkara yang mungkin berbeza ataupun yang tak dapat dibuktikan oleh sains. Ini yang dipanggil dengan supernatural beings. Jadi
kepercayaan tentang supernatural. Natural ni benda yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun boleh dikaji. Tapi supernatural benda yang ajaib, benda yang mencari adat, benda yang tidak boleh dikesan menerusi aspek sains. Ini kita panggil dengan supernatural. Jadi ciri penting kepada agama, bila disebut agama, dia mesti belief, percaya tentang supernatural beings ini. Yang kedua nak disebut sebagai agama ni, kan, dia ada dua. Satu, benda yang suci, sacred, benda yang suci, dan benda yang tak suci. Sacred ni benda yang suci lah. Apa yang suci bagi kita? Contohnya tempat suci, objek suci, makanan suci. Yang ni mungkin dalam agama kita ada sikit beza lah dengan agama yang lain, kerana agama yang lain ada istilah suci. Bagi kita dalam istilah Islam ni, suci tak suci ni semua perkara adalah ataupun dianggap sebagai apa kita sebut sebagai suci lah. Semua perkara dianggap sebagai suci. Suci ni maksudnya perkara yang boleh untuk menghasilkan pahala. Ni bagi kita konsep agama kita begitu. Bagi agama lain mungkin suasananya berbeza. Agama lain mungkin menganggap ada perkara yang boleh anggap ibadat dan ada perkara yang tak dianggap ibadat. Bagi kita tidak. Bagi kita semua perkara boleh menjadi sumber kepada pahala. Cuma ada perkara yang lain mendapat pahala yang lebih dan ada perkara yang mendapat pahala yang kurang. Tapi secara umumnya, kan, semua dalam dunia ini, kan, kita boleh menjadikannya sebagai sumber untuk mendapat pahala. Bagi agama-agama yang lain, dia tidak. Dia ada perkara yang dianggap sebagai suci dan ada tempat yang tak dianggap suci. Kita ni orang sebut kitab suci, ataupun Mekah, Madinah sebagai tempat haji, tempat suci di tanah suci kota Mekah. Jadi suci itu apa di situ, kan? Suci itu maknanya yang mulia lah kot. Apakah tempat lain tidak mulia? Dalam Islam tidak, dia tak ada perbahagian yang seperti itu. Walau macam pun dalam Islam ada perkara yang mendapat pahala yang lebih dan ada pahala yang kurang. Ada pun perkara-perkara yang di atas muka bumi ini yang melibatkan dosa, kan, dalam tandas. Dalam tandas kita buang air, kan, walaupun berada dalam tandas, sebelum masuk kita baca doa, keluar kita baca doa, kan, perbuatan membaca doa, kan, itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dari sudut pahala ini konsepnya luaslah dalam Islam. Mungkin dalam agama-agama yang lain dia ada perbezaan ini. Agama lain ada dipanggil dengan objek yang suci, tempat yang suci, masa yang suci. Tapi dalam Islam agak berbeza dengan perkara-perkara yang terdapat dalam agama yang lain. Dan yang ketiga dalam ciri kepada agama ni, dia ada ritual. Dia ada ritual. Ritual yang tertentu, amalan yang tertentu, ataupun perbuatan keagamaan. Seperti mana ada upacara, acara-acara dan upacara. Bagi agama Islam, dia memang ada dipanggil dengan acara dan upacara ini. Dan bagi agama lain, kita nampak jelas lah, kan. Sebagai contoh, agama Hindu ada acara dia punya ibadatnya di temple di mana di Batu Cave, kan. Itu juga di tempat-tempat lain lah, dia punya tempat dia. Bagi Islam pun ada acara-acara ini. Cuma bagi Islam, dia punya pembahagiannya ada yang khusus dan ada yang umum. Ada yang khusus, ada yang umum. Bagi agama lain, wallahu a'lam lah, kan. Bagi agama lain barangkali mereka ada acara-acara yang tertentu, kan, dan amalan-amalan mereka mungkin tak sama. Bukan mungkin, memang tak sama dengan kita lah. Kalau sama itu bukanlah bererti Islam tu sama dengan mereka, tu saja, hanyalah mungkin kebetulan sahaja. Jadi mereka mempunyai ritual-ritual yang tertentu lah. Seperti mana juga mereka dalam ciri yang keempat ada moral code. Ada soal halal dan haram. Moral code ni halal dan haram. Bagi kita orang Islam ada persoalan halal dan haram yang dikaitkan dengan supernatural. Yang dikaitkan dengan pengharaman
disebabkan oleh larangan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan larang? Wallahu a'lam. Yang kadang-kadang dalam setengah agama tidak dapat dipersoalkan perkara berkenaan. Sebagai contoh, kita lihat dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, mereka tidak makan lembu. Sebab lembu tu adalah Tuhan mereka lah. Kenapa lembu? Kenapa tak kambing? Kenapa tidak lain? Ini moral code, soal halal dan haram yang wujud dalam agama mereka. Jadi dalam agama Islam ada dipanggil dengan halal dan haram. Yang sehari dulu ni kecoh dalam isu daging import yang bercampur di antara yang halal dan yang haram, dan di repackaging balik dengan package yang meragukan lah. Itu timbul dalam sehari dua ni. Tapi maknanya dalam ciri kepada agama ni ada, kita panggil dengan moral code halal dan haram. Dan yang kelima ialah salvation. Dalam agama ni dia ada salvation. Salvation ni maksudnya ialah tingkatan yang baik dalam setiap agama. Sebagai contoh, dalam Islam kita ada taqwa. Dalam agama yang lain mungkin ada namanya nirvana. Nirvana ni ada dalam agama Buddha. Salvation ada dalam agama Kristian. Salvation macam kita ni taqwa lah. Tahap yang tertinggi bagi seseorang itu dipanggil dengan, bagi kita takwa, dari mereka masing-masing ada dia punya pandangan, konsep masing-masing. Dan yang ke-6 ialah world view about life. Mereka ada satu, masing-masing agama ni ada pandangan tentang kehidupan. Apa mereka pandang tentang kehidupan ini? Adakah kehidupan ini sesuatu yang matlamat akhir dalam hidup, ataupun kehidupan ni sebagai sesuatu yang menjadi jambatan kepada akhirat, ataupun apa pandangan setiap orang tentang agama. Ini berbeza mungkin dari satu agama kepada satu agama yang lain. Yang baik kita dalam Islam ini, kehidupan kita ni mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama kita lah. Agama lain tu masing-masing dengan cara masing-masing. Jadi sebab itu dalam berbicara tentang soal agama ini, kita melihat bahawa perbezaan-perbezaan ini merupakan suatu perkara yang tidak dapat dielakkan dalam agama. Walaupun tidak dapat dielakkan, kita sebagai orang Islam, kita berusaha semampu yang mungkin untuk nak menyebarkan kebaikan yang ada dalam agama kita, dan keindahan Islam dalam mencorakkan agama. Antara perkara penting yang ada dalam agama Islam ialah bagaimana Islam ini dia salah satu daripada konsep yang penting ialah ada cerita tentang hari akhirat, hari pembalasan. Hari pembalasan. Lebih sikit daripada apa yang kita 6 perkara ini, ada satu perkara lagi yang dipanggil kita percaya kepada hari pembalasan. Percaya kepada hari pembalasan ini sebagai suatu konsep yang membezakan dan menolak satu-satu agama daripada dikategorikan sebagai agama. Hanyalah sebagai belief sahaja, kepercayaan sahaja. Bila percaya kepada hari kebangkitan ini, ini yang mungkin membezakan antara Islam dengan kepercayaan. Yang ada dalam kepercayaan kepada hari kebangkitan ini, antaranya agama Kristian ada yang disebut sebagai resurrection, hari kebangkitan semula ada. Dalam agama Yahudi ada konsep kebangkitan ini. Islam of course lah ada. Agama-agama yang lain saya tak pastilah sejauh mana, tapi nak ceritanya ini yang membezakan agama Islam dengan agama yang lain, kerana kita punya amalan-amalan kita ini akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlulah nak menjaga kita punya agama daripada kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Ini sangat penting bila kita bicara tentang
tentang konsep agama. Jadi 6 perkara ini merupakan ciri-ciri kepada agama yang membezakan agama kita dengan agama yang boleh kita lihat perbezaan itu, bagaimana setiap satu itu mempunyai item ataupun pandangan yang berbeza antara Islam dan agama yang lain. Okey. Seterusnya kita beralih kepada konsep of religion. Konsep agama. Sebelum saya bincang lanjut, saya mohon kepada anda yang dapat mengikuti kuliah pada malam ni, dapat menyebarkan lagi kita punya kuliah kita, kan, membuat share dan sebagainya, supaya kita dapat meluaskan manfaat kuliah kita kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang lain. Masa yang sama, kalau ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh kita ajukan dan kita boleh cuba untuk nak memberikan maklum balas terhadap persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Okey. Seterusnya kita bincang kepada konsep tadi, ciri-ciri agama. Lebih daripada itu, kita bincang konsep komprehensif dan non-komprehensif. Ada agama yang sifatnya komprehensif dan ada agama yang sifatnya non-komprehensif. Apa maksud non-komprehensif? Komprehensif ni dia menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Ini komprehensif. Yang ada dalam soal agama, ada dalam soal pentadbiran, ada dalam soal ibadat, ada dalam soal perniagaan, ada dalam soal macam-macam sudut, komprehensif. Dan ada agama yang dia tidak meliputi semua aspek itu, dia hanya dalam sudut-sudut yang tertentu sahaja. Dan ini kita lihat Islam berbeza ataupun mempunyai kehebatan dalam soal ini, kerana Islam merupakan agama yang kita merasakan ataupun kita mendakwa bahawa Islam merupakan agama yang komprehensif, ada dalam semua aspek kehidupan. Semua ada dalam agama. Islam ni bukan untuk ekonomi, untuk ibadat tak, tapi itu konsep kita. Tapi ada agama yang lain daripada itu. Konsep dia non-komprehensif. Dan yang kedua ialah ada agama yang spiritual dan non-spiritual. Ada agama yang menekankan aspek spiritual, dan ada agama yang tidak menekankan aspek non-spiritual. Islam ada dua-dua ni ada. Dua-dua ni ada. Spiritual pun ada, non-spiritual pun ada. Kita tak bezakan antara dua itu, kerana Islam ni satu agama yang disebutkan tadi lengkap, maka dua-dua ni adalah. Spiritual pun ada dan aspek non-spiritual pun ada. Sebagai contoh tentang amalan kerohanian. Kita ada semayang, kita ada zakat, kita ada puasa, kita ada baca Quran, zikir, tasbih. Ini mungkin bagi agama yang lain menganggapnya sebagai aspek spiritual. Tetapi bola sepak, main bersukan, adakah bersukan ni aspek spiritual? Bersukan ni kita kata pada asas zahirnya dia melibatkan pergerakan fizikal. Bila dia melibatkan pergerakan fizikal, maka of course kita kata ini bukanlah aspek spiritual dah ni, ini fizikal yang lebih, kan. Bagi kita Islam, sukan sebahagian daripada Islam. Bagi kita begitu. Bagi agama lain mungkin persepsinya berbeza. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah hidup dan mati. Bagi kita agama Islam ini mempunyai persepsi ataupun pandangan tentang aspek kehidupan, dan juga mementingkan juga hidup selepas mati. Ada aspek kehidupan dan ada aspek kematian dibincangkan dalam agama kita. Benda yang hidup, kan, dan kita tak bahaya dengan kehidupan ni yang kita sebutkan tadi. Ada agama yang menumpukan kepada kehidupan kita selepas mati. Ini Islam. Kehidupan kita bukan sekadar kat dunia, tapi kehidupan kita yang sebenar ialah selepas mati. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan akhirat itu, di hari akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Itu konsep Islam. Bagi agama lain mungkin penganut agama lain dia melihat perspektif yang berbeza tentang itu. Yang keempat ialah revealed religion dan cultural religion. Ada agama yang bersifat wahyu. Ada agama yang bersifat wahyu. Bersifat wahyu ni maksudnya menerima
aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada agama yang bersifat cultural. Cultural ni dia boleh berubah-ubah agama. Ada tak kita tengok agama-agama lain dia cepat berubah. Dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Sebagai contoh, kita melihat agama dalam soal sembahyang secara online. Agama dalam sembahyang secara online. Sembahyang secara online ini bagi sesetengah agama, mereka ni boleh menggantikan sembahyang yang sebenarnya by some clicks, dengan beberapa klik saja mereka boleh ganti. Kita tak, kita ni ke mana pun kena sembahyang juga. Tak boleh digantikan dengan dengan klik-klik ni, tak boleh, tak jadi dengan klik-klik ni. Jadi contoh, kita orang Islam ini agama dia punya teknikalnya boleh kita bergantung kepada teknologi. Itu boleh. Sebagai contoh, kita menggunakan jam azan. Boleh kita menggunakan jam azan untuk kita nak membantu untuk mengingatkan kita tentang azan, boleh. Tapi untuk menggantikan azan dengan guna jam azan di masjid tak boleh, dia mesti orang. Tapi barangkali sesetengah agama dia boleh tentang perkara itu. Ada agama yang cultural, maksudnya dia bukanlah bersifat wahyu, tetapi agama ni yang boleh di cultural ni, maksudnya yang boleh dinisbahkan kepada adat dan budaya satu-satu tempat, dan mereka follow gaya hidup itu. Bagi kita, agama ni bukan satu produk budaya. Agama ni mestilah reveal, dipandu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dipandu oleh wahyu, maka dia akan jadi agama budaya. Jadi kita menerima agama, kan, memang ada agama dan ada budaya. Sebagai contoh, dalam bab pakaian, dalam bab pakaian ini ada agama dan ada budaya. Yang agamanya mana? Yang agama yang menutup aurat. Ini dalam soal agamanya. Yang dia punya budayanya macam mana? Budayanya ikutlah budaya, nak pakai baju kurung ke, baju Melayu ke, pakaikan batik ke, kain pelekat ke, itu budaya. Yang penting menutup aurat, itu budaya. Yang agama dari sudut auratnya. Pakaian itu mengikut agama. Ada agama lain, ada tempat lain. Saya lihat ada seorang kawan saya lah yang daripada Sri Lanka. Dia kata orang Islam di Malaysia ni bagus. Dia kata kalau ada acara-acara yang tertentu, mereka ada baju Melayu. Acara keagamaan mereka ada ada baju khusus. Bagi mereka, kalau nak jadi agama, kan, masuk, kita kata ada acara musim hari raya, kan, terpaksa ikut Arab. Terpaksa pakai baju style jubah apa semua, kan. Walaupun jubah itu adalah sebahagian daripada sunnah Rasulullah, kan, tetapi mereka tak ada satu produk yang bila kita sebut Islam, cara tak, terpaksa ikut style orang Arab. Style orang Arab. Jubah ni ke mana pun dia lah baju orang Arab, kan. Dia kerana Rasulullah orang Arab, maka kita memakai jubah, dan jubah itu sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang wajib bagi kita ialah dari sudut auratnya. Dan ada agama yang inklusif dan ada agama yang eksklusif. Apa agama yang inklusif? Inklusif ni maksudnya dia boleh terima semua orang. Ni inklusif. Dan ada agama yang eksklusif. Eksklusif ni maksudnya dia tak diterima, dia hanya untuk kumpulan yang tertentu, untuk kawasan yang tertentu, untuk orang yang tertentu. Ni eksklusif. Kita tak, kita ni agama kita inklusif. Inklusif ni maksudnya kita terbuka untuk semua orang. Agama yang eksklusif ni ialah agama Yahudi, yang kita nampak jelas dia punya eksklusifnya clear untuk orang dia dan untuk bangsa dia. Kerana dia meletakkan agama dan budaya itu sebagai satu. Agama dan budaya itu satu.
Kita tak, kita agama lain, budaya tak. Agama dan bangsa itu satu. Kita tak, agama lain, bangsa lain. Mereka, bangsa itulah agama. Jadi kalaulah dia dah masuk dah menjadi bangsa berkenaan, maka tak boleh nak tukar. Kita dah jadi bangsa Melayu, takkan boleh menjadi agama Yahudi. Itu bagi mereka, sebab mereka meletakkan agama itu adalah bangsa, bangsa itulah agama. Kita orang Islam, agama ni biar satu, bangsa ni tak kisah mana-mana. Kerana bangsa ni, kita mana boleh ubah bangsa? Siapa boleh ubah bangsa dia? Tak sukalah kita bangsa Melayu, kita nak jadi bangsa lain lah. Mana boleh? Mana boleh nak jadi bangsa lain? Kerana apa? Kerana bangsa ni satu perkara yang Tuhan dah jadi, kita nak boleh ubah. Tapi agama boleh ubah, kan? Mengubah daripada tak Islam kepada Islam ni boleh berubah. Jadi ini sifat setengah-setengah agama tu inklusif, dan satu sifat yang lain panggil eksklusif. Dan yang enam, konsep yang keenam ialah close dan open-ended. Ada yang dia tertutup, maknanya dia tak akan berubah-ubah dah, dan ada yang dia terbuka sangat. Agama kita ada yang close dan ada yang open, ada yang boleh berubah dan ada yang tak boleh berubah. Yang boleh berubah ni perkara-perkara teknikal lah, ni boleh berubah. Perkara yang fundamental ni biasanya kita tak boleh ubah. Dalam perkara yang berkaitan dengan akidah, dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat khusus, ni biasanya ibadat khusus biasanya tak berubah. Tak berubah. Adapun dalam pelaksanaan, dalam ni dia ada keanjalan di dalam Islam. Contoh tadi ialah memakai ataupun menggunakan teknologi maklumat. Ada agama yang lain yang totally berubah daripada satu agama. Sebagai contoh, kita melihat agama Kristian, dia berubah daripada satu mazhab ke satu mazhab, satu mazhab lain. Perubahannya sangat ketara. Islam dia tidak membenarkan perubahan dalam aspek yang fundamental. Kalau berubah dalam aspek itu, dianggap tidak Islam lagi, kerana dia mengubah perkara-perkara yang sangat asas. Sebagai contoh, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Dia tak percaya kepada rukun Quran, dia tak percaya kepada tak percaya ni, perkara-perkara ni memang tak boleh nak ubah. Jadi tetapi ada agama yang lain yang open ended, dulu lain, sekarang lain. Yang menjamin Islam ni, dia punya keaslian Islam ni apabila Islam ni mempunyai suatu kitab, dan kitab itu bertulis. Bila kitab itu bertulis, dia membolehkan satu Islam itu dijaga, memboleh Islam itu terjaga sebab bertulis. Agama lain ada bertulis, tetapi dia berubah-ubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Kita ambil contoh apa yang disebut dalam perbincangan dalam seminggu yang lalu berkaitan dengan isu arak. Bila saya cuba lihat dalam agama Kristian, dalam isu arak ni, kan, ada sedikit bezalah. Ada yang kata begini, ada yang kata boleh minum tapi tak boleh mabuk, kan. Ada macam-macam, nak kata tak ada satu pandangan yang firm. Kenapa perkara itu mungkin berlaku? Kan, ada seorang hamba Allah, dia kata dia melihat dalam teks dalam agama, dalam Bible dalam bahasa Iban, mempunyai maksud sekian, kan. Kita melihat contohnya dalam kitab Bible ini, dia berasal daripada bahasa Ibrani yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam, kan. Sebab Bible yang ada ni adalah versi Bible yang lama ataupun Bible yang baru, ataupun New Testament dan Old Testament. Tetapi ditulis buku ini, kitab ini, dia tidak ditulis dalam bahasanya yang diturunkan. Dia ditulis dan dicatat dalam bahasa Yunani. Berlaku satu terjemahan, kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggeris, kan. Kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa. Terjemahan ini memang akan mengganggu struktur ayat. Kalau ia pembenarnya, akan mengganggu struktur ayat, dan mungkin daripada perkataan kitabnya yang asal, bila diubah kepada versi terjemahan, dia akan berlaku ke mana pun, dia akan berlakunya perubahan. Sebagai contohlah, katakan ada ayat Quran. Ayat Quran kita tengok, cuba terjemah Qul huwallahu ahad dalam bahasa Melayu. Kemudian kita terjemah balik dalam bahasa Arab, kan.
Mungkin terjemahan yang bertukar-tukar bahasa ni dia tidak sama daripada penggunaannya yang asal. Jadi sebab itu kan ini membezakan antara Islam dengan agama yang lain. Ada yang kita sebut open, closed dan open-ended religion. Jadi itu yang kita cuba dapat faham tentang konsep agama komprehensif dan komprehensif, spiritual dan spiritual, kefahaman hidup dan mati, agama wahyu, agama budaya, ada yang kita panggil inklusif dan eksklusif, ada yang terbuka dan yang tertutup. Dalam Islam kita mengikut Naqib Al-Attas. Kita ambil sikit, saya ambil daripada konsep agama, ad-din. Ad-din dalam ni mereka mengambil daripada makna dana. Is derived from dana. Dana ni maksudnya ialah berhutang, means being indebted, berhutang. Berhutang ni maksudnya ialah bila kita menjadi orang Islam, ini kita berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berhutang kepada Allah Taala? Kita berhutang segala-galanya. Kita berhutang mata kita, apa kita, yang menyebabkan kita tertakluk segala tuntutan, segala kehendak, segala apa, semua tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang berhutang ada mempunyai 4 maksud. Indebtedness, dia rasa keberhutangan. Kemudian ada dipanggil dengan submissiveness, kan? Ada rasa ketundukan, taslim, dia rasa menyerah diri. Kau dah hutang, kau kena serah lah. Ada yang ketiga, ada dia rasa power. Bukan sekadar dia tunduk, dia rasa yang kepada orang yang ditunduk tu mempunyai power yang lebih hebat, judicious power. Dan yang keempat dipanggil dengan natural inclination. Dia sepatutnya kita ni tunduk, kan, incline, kita ni patuh, kan. Jadi itu bila kita sebut agama. Jadi seseorang yang membina agama mempunyai kita panggil mempunyai agama ini membolehkan dia sebagai seorang yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ini mungkin tak sama, bukan mungkin, memang tak sama dengan agama yang lain bila berbicara tentang konsep agama. Kerana bagi kita orang Islam, agama ialah sesuatu yang mengikat akidah. Ini konsep kita orang Islam. Agama sesuatu yang bersifat kita panggil yang mengikat akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mengikat segala tindakan kita, ini yang kita kena jelas dalam soal ini. Agama sifatnya mengikat. Agama sifatnya mengikat tindakan manusia. Kenapa dia mengikat? Kalau agama tak ada mengikat, tak ada ertilah sebagai panduan. Kalau dia tak ikat kita, kan? Kenapa kita ambil agama? Sebab dia sebagai suatu panduan untuk kita menjadi manusia, kan? Kalau kita tak ikut dia dan kita tidak rasa terikat dengan dia, maka nothing lah, tak adalah guna agama ni, kan? Kenapa agama? Ini yang penting untuk kita jelas dalam soal ini. Agama ialah sifatnya mengikat segala tindakan manusia, dan dia juga bagi kita merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengkaji, saya baca buku ni, satu buku, dia tulis Theory and Method of Study of Religion. Buku ni cerita teori, method study of religion, panjang. Berlalai, panjang cerita apa dia tulis pun kadang apalah dia tulis. Kenapa mereka pening? Kata begini, kata begini tentang wahyu. Kenapa mereka pening? Kerana mereka tidak berasas daripada wahyu, kan? Kita ni agama kita hebat kerana kita datang wahyu daripada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala datangkan kepada kita kitab yang memandu. Kalau tanpa wahyu daripada Tuhan, ini yang mereka kaji, macam-macam benda mereka kaji. Agama yang primitif lah, macam-macam lah teori-teori belajar tentang agama, pening, kadang kita baca pun pening. Bagi saya, bila kita dalam Islam, Tuhan dah tetapkan Qul huwallahu ahad, belajarnya zat Tuhan, sifat Tuhan, belajarnya kita ni mesti terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, konsep agama, konsep kebenaran. Benda ini akan membantu untuk kita faham agama dan konsepnya,
kita terikat dengan agama. Jadi kalau orang tak rasa terikat dengan agama, maka tak adalah erti agama dalam kehidupan dia. Jadi ini yang kita lihat, yang perkara yang membezakan antara orang Islam dengan orang Islam dengan orang dulu kan. Apabila orang yang terdahulu ni, mereka suka bincang bab agama. Ini insya-Allah saya akan bincangkan dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Tapi sebagai pengenalan ataupun sebagai introductionnya ialah orang Islam, orang dulu dia banyak bincang pasal agama. Orang sekarang ni dia banyak bincang tentang kehidupan. Dulu orang bincang pasal agama, konsep Tuhan. Ni dulu. Orang sekarang ni dia banyak bincang tentang kehidupan, tentang rumah, tentang kereta, tentang politik. Saya dulu ni kecoh isu Perak petang tadi kan, kata nak perubahan parti besar, bincang tentang politik, bincang tentang apa. Ini sekarang lah orang bincang agama ni, orang bincang kat belakang, entah hadir entah tidak pun tak apa. Ini sekarang lah orang bincang begitu. Dulu orang suka bincangkan tentang konsep agama. Sebab zaman tak moden, zaman orang hidup dalam nak kata primitif, taklah primitif. Pada masa itu orang jadikan agama sebagai satu aspek yang penting dalam kehidupan. Sekarang ini kan agama tak lagi penting, dan orang ada agama pun tak apa, tak ada agama pun tak apa. Inilah tugas kita orang Islam yang cuba membincangkan perkara ini, bagaimana kita nak bawa orang kita Islam dekat dengan agama. Dan juga bila kita faham konsep ni, bila kita jumpa dengan orang agama Kristian, agama Hindu, agama apa, walaupun perkataannya itu sama, tetapi konsep yang mereka pegang tentang agama itu tidak sama dengan kita. Antara yang sangat tak sama dengan kita ialah tentang agama Buddha. Agama Buddha. Buddha ni kan, dia bukan satu agama seperti mana yang kita faham. Buddha ni bukan sebagai satu agama yang kita faham ada Tuhan yang kena sembah, ada zat Tuhan, sifat Tuhan, ada malaikat, ada kiamat, ada apa tak. Agama mereka dia tidak sampai ke tahap itu. Agama mereka menekankan tentang soal nirvana, mencapai ke tahap kebahagiaan dalam hidup. Itu agama Buddha lah, mencapai ke kebahagiaan, kekayaan, keseronokan dalam kehidupan dia. Walaupun dipanggil dengan agama Buddha kan, agama Buddha ni macam agama kita ke? Ada Tuhan tak? Agama dia tak macam agama kita. Konsep dia tidak sama seperti mana agama kita. Apatah lagi Buddha ni pun ada dua mazhab yang besar. Ada Buddha yang Theravada, ada Buddha yang Mahayana. Saya lupa mana satu, tapi Buddha yang satu Buddha yang ada tokong macam di tempat Kelantan itu, kalau tak silap saya itu Buddha Mahayana, kalau tak silap saya. Buddha moden yang sembah lebih kurang itu betul dianggap sebagai menyeleweng daripada agama ni. Wallahualam, saya tidaklah mendalam sangat tentang perkara ni. Cuma saya nak sebutkan bahawa ialah bagaimana konsep agama itu daripada satu agama kepada satu agama yang lain berbeza. Dan ada agama yang kita panggil agama, tapi dia jauh daripada apa yang kita faham dalam agama, seperti mana yang terdapat dalam agama Buddha. Buat akhirnya, bila kita bincang konsep agama ini, dia sebagai suatu asas lah untuk kita memahami perbezaan dalam pemikiran manusia. Kenapa kita perlu melihat perkara ini sebagai asas? Kerana bila kita mengkaji agama, kita belajar Islam, kita sebaiknya bila kita belajar Islam, kita tak hanya belajar Islam sahaja. Kita kena belajar Islam dan juga melihat daripada agama-agama yang lain. Kenapa ya? Kenapa kita kena melihat agama lain? Ustaz, belajar Islam dah ada. Itu pun dah susah payah dah nak belajar Islam. Buat apa nak pergi agama lain? Kan membebankan, Ustaz. Kan agama Islam ni mudah je. Tak, dia punya isunya gini. Bila kita nak tengok kecantikan dalam satu-satu keadaan, kita mesti buat bandingan. Tak betul? Saya pakai baju ni begini pada hari ini.
Bila saya pakai baju ni pada hari ini, nak tahu cantik tak cantik, kena bandinglah dengan orang yang saya pakai baju kali ni, pakai baju hijau lah kot, hijau. Saya bandingkan dengan orang yang lain yang pakai baju color lain, kan, cucuk color, kan. Kemudian dari sudut kualiti kain, kan, kita nak tahu baju kita lawa tak lawa. Kalau kita seorang-seorang je kat sini, saya rasa lawa dah ni, kan. Tapi kalau kita bandingkan baju kita dengan baju orang lain, kita tahu baju kita lawa ke baju dia lawa, baju kita cantik ke baju dia lebih cantik. Ini penting kita panggil dengan bila kita membuat perbandingan. Sebab bila kita buat perbandingan, baru kita akan nampak mana yang cantik dan mana yang tak cantik. Kalau kita pakai tengok, kita belajar agama kita sahaja, bagus dah agama kita, kita tak nampak lebih cantik. Cantik dah, tapi untuk lebih cantik, bila kita buat perbandingan, begini, ini begini, ini begini, insya-Allah saya yakin kita orang Islam akan lebih lagi menyayangi agama, dan kita menganggap bahawa agama kita sebagai agama yang terbaik. Jadi bab yang belajar tentang kepercayaan akidah ni juga harus untuk didedahkan dengan kepercayaan, sikit-sikit perbandingan dengan agama yang lain, supaya kita lebih faham tentang agama kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, dan akan menambahkan lagi rasa takwa kita, rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu yang dapat disampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan perbincangan pada kali ini dapat memberikan suatu input kepada anda semua dalam membincangkan topik yang berkaitan dengan pemikiran, dan salah satu daripada asas yang penting dalam pemikiran ialah keagamaan. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak atas barang kekurangan, dan jangan lupa untuk kita berkongsi, share kepada rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat lebih manfaatkan lagi perbincangan kita pada malam ini. Dan jangan lupa untuk ikat kita punya tebung janji kita pada setiap Jumaat malam 1, insya-Allah saya akan cuba memberikan komitmen masa untuk kita bertemu dalam membicarakan tentang topik akidah dan pemikiran. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.